Hello, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam channel saya. Untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan cathode ray oscilloscope. Pada video kali ini, kita akan pergi lebih detail kepada bahagian-bahagian pada CRO dan bagaimana menggunakannya. Berikut adalah beberapa bahagian komponen untuk CRO. Pertama, kita ada vertical gain. Vertical gain untuk kontrol bacaan untuk vertikal, iaitu bacaan secara menegak. Kemudian kita ada bahagian frekuensi untuk mengawal frekuensi. Kemudian button untuk time base untuk mengawal masa atau sela masa. Dan pada CRO kita ada dua bahagian input, iaitu Y input dan juga X input. Dua bahagian yang kita akan bincangkan lebih lanjut hari ini adalah berkenaan dengan vertical gain dan juga time base. Okey, sedikit ulang kaji. Cathode ray oscilloscope terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu electron gun, deflection system dan juga fluorescence screen. So electron gun kita dah belajar pada video yang lepas. So hari ini kita fokus kepada deflection system. So deflection system consists of two plates. Kita ada X plates dan juga Y plates. Baik, fungsi Y plates adalah to shift or deflect the electron vertically and X plate to deflect the electron horizontally. So kita ikut macam paksi lah. So Y vertical, X horizontal. Okey, kita tengok contoh. Baik, situasi pertama adalah apabila kita tidak meletakkan sebarang input voltage. Okay, means that voltage kita equals to 0. Okay, apabila kita tidak meletakkan sebarang voltage, the electron beam does not deflect and the bright spot is at the center. So tidak berlaku sebarang pemesoangan elektron, maka elektron akan terus lurus, terpancar lurus kepada bahagian tengah skrin tersebut. Okey, so bahagian tengah itu bermaksud V sama dengan 0 volt. Tetapi jika kita applykan suatu voltage yang bernilai positif, contohnya 3 volt. Okey, kita sambungkan kepada plate tersebut, maka elektron tersebut akan deflect ke atas. Okey, akan terpesong ke atas. So the bright spot move to the top, bermaksud elektron selepas melalui the deflection plate, akan terpesong ke atas, maka dia akan berubah kedudukan daripada titik tengah skrin kepada bahagian atas skrin. So ini contoh jika kita apply a positive voltage to the deflection system. Dan begitulah juga seterusnya jika kita apply suatu voltan bernilai negatif, contohnya negatif 3 volt, elektron akan deflect ke bawah instead of ke atas, positif. So bila kita apply negatif, dia ke bawah. So the bright spot akan deflect atau terpesong ke bawah selepas melalui deflection plate. So ini adalah pemesongan yang berlaku kepada elektron sekiranya kita apply a negative voltage. Baik, semua contoh yang saya baru berikan tadi adalah semuanya berkaitan dengan DC. Voltan yang kita berikan tu adalah daripada direct current voltage. Macam mana pula jika kita menggunakan AC voltage? AC bermaksud alternate. Ini memberi maksud bahawa voltan itu alternate between the positive and negative, dan ini menyebabkan elektron akan deflect ke atas dan ke bawah berulang-ulang kali. So awak boleh tengok lukisan saya. Jika dia alternate atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, ini akan meninggalkan kesan atau vertical trace. Kita panggil vertical trace. Kita akan nampak yang asalnya titik tadi telah bertukar kepada suatu garisan. Kenapa? Kerana ni titik tersebut telah dideflectkan ke atas dan ke bawah berulang-ulang kali. Jadi conclusionnya adalah apabila kita menggunakan AC voltage terhadap deflection system atau deflection plate, the voltage yang berulang-alik tersebut menyebabkan titik tadi bertukar kepada suatu garisan atau vertical trace.
Okay, so dia berulang alik meninggalkan suatu vertical trace. So, sekali lagi, deflection system terdiri daripada Y plate dan juga X plate. Awak dah tahu dah tadi berkenaan dengan Y plates. Okay, Y plates untuk gerakkan dia secara vertical. Now, X plates adalah kita gunakan supaya the electron can be deflect horizontally. Maksudnya ke kiri dan ke kanan. Nah, deflection untuk vertical atau vertical movement, kita ada satu button pada CRO yang kita gunakan untuk mengawal vertical movement. Dan pada bahagian button tersebut akan dituliskan nilai volts per division. Okey, ini saya akan tunjuk contoh sebentar lagi. Jadi semua deflection elektron pada paksi Y iaitu atas bawah semuanya dikawal oleh nilai volt per division. Volt per division. Okey. Okey, macam mana pula kita nak kawal horizontal movement? Kita nak deflectkan elektron tu ke kiri dan ke kanan, iaitu pada paksi X adalah berdasarkan dengan nilai time base circuit. Okey, so untuk Y kita guna volt per division, untuk paksi X kita guna nilai time base. Kita settingkan time base supaya kita boleh dapat deflection pada paksi X iaitu horizontal. So, label pada time base button akan tertulis time per division. Okay, time per division. Untuk Y, volt per division. Paksi X, time per division. Kejap lagi saya tunjuk contoh. Okay, jangan risau. Okay, ni paparan hadapan untuk CRO. Okay, kita ada beberapa button, contohnya button brightness, focus, X shift, Y shift. Dan dua button yang paling penting untuk pelajaran video kali ini iaitu Y gain. Okay, yang pertama adalah Y gain. Seperti yang saya beritahu, Y gain gunanya untuk mengawal nilai pesongan pada paksi Y, iaitu daripada atas ke bawah. Okay, paksi Y. Dekat sini awak boleh tengok, boleh zoom tengok, dia ada tulis volt per division. Button kedua yang penting adalah button time base atau setting time base. So, time base pula adalah suatu button yang kita gunakan untuk kawal pemesongan pada paksi X atau horizontal. So, kita nak kawal pemesongan pada paksi X, kita gunakan time base. Ada tertulis dekat sini adalah time per division. So, Y gain kita gunakan volt per division. Time base kita gunakan time per division. Okay, button-button lain kita tak perlu ceritakan. Kita akan tengok bagaimana kita nak setting Y gain dan juga time base. Baik, seperti yang saya maklumkan tadi, Y gain ada labeling dekat situ. Kita kontrolnya menggunakan volt per division. Okey, dekat sini saya nak tunjuk dekat awak bagaimanakah atau apakah maksud volt per division tu. Okey, kita tengok button di sini menunjukkan nombor 1. Okey, apabila jarum ataupun bahagian button menunjukkan pada bahagian 1, itu bermaksud kita menggunakan setting 1 volt per division. Okey, ini cara menulisnya 1 volt per division. Biasanya soalan akan tulis dalam notation sebegini. Now, apa maksud 1 volt per division? Maksudnya adalah nilai untuk satu division atau satu petak atau satu bahagian pada skrin adalah bersamaan dengan 1 volt. Okey, satu bahagian tu sama dengan 1 volt. Bahagian manakah yang saya rujuk ni? Bahagian tu tentulah bahagian vertikal sebab kita gunakan Y gain. Okay, so bahagian vertikal, inilah bahagian-bahagiannya atau division-divisionnya. So, satu bahagian menegak ke atas atau menegak ke bawah bernilai 1 volt. Kalau dua bahagian, bermaksud kita kena darab 2. Kalau tiga bahagian, kita darab 3. Okay. Jadi, kalau saya nak label pada skrin ni, just in case saya nak tunjuk pada awak. So, bahagian pertama ni 1 volt, bahagian kedua 2 volt, bahagian ketiga 3 volt dan seterusnya. Baik, sebagai contoh, jika awak switch on, tiba-tiba titik ataupun fluorescent dot tu berada di bahagian sini. Contoh ya. So, kita dapati bahawa sambungan ataupun nilai voltan yang kita sedang ukur itu adalah bernilai 3 volt. Okey, begitu juga bahagian bawah. Katalah bawah ni, bawah daripada kosong.
So, dua bahagian di bawah bermaksud negatif 2 volt. Okey, ini contoh bagaimana awak membaca nilai voltan yang awak setting menerusi Y gain. Okey, in case awak belum lagi mahir, saya tunjuk satu lagi contoh. What if kita ubah the Y gain setting, kita ubah kepada 2 volt per division. So kita ubah daripada 1 jadi 2 . So saya tulis balik 2 volt per division. Apa maksud 2 volt per division? Maksudnya adalah satu division bersamaan dengan berapa volt? Bersamaan dengan 2 volt. So kita boleh tengok pada skrin sekarang. Semua division atau satu division pada skrin sekarang bernilai 2 volt. So kita akan dapat bacaan seperti inilah, 2, 4, 6. So bawah daripada kosong, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Okey. So jika soalan bagi dekat awak, the fluorescent dot berada pada bahagian ini, bermaksud nilai voltanya adalah bersamaan dengan 4 volt. Dan begitulah juga jika berada di bawah kosong, maka nilai negatif di situ adalah wajib. Kerana bawah kosong. So negatif 6 volt. Selesai untuk Y gain. So kita tengok yang kedua pula. Button kedua adalah button time base. Time base kita control menggunakan time per division, iaitu bahagian pemesongan untuk horizontal. Bahagian horizontal atau paksi X. So now bahagian X kita control ataupun kita adjust pemesongannya menggunakan time base circuit. So kat sini ada label time per division. So for example, kita tengok dekat sini, button ni sedang menghala ke bahagian bahagian 1 millisecond. 1 millisecond sama dengan 1 times 10 to the power of negative 3 second. Kita tulis dulu apakah notationnya. Jadi berdasarkan setting tu, saya akan tulis 1 darab 10 kuasa negatif 3, iaitu 1 millisecond per division. Apa maksud notation ni? Maksud notation ni macam biasa, satu division, satu division sama dengan berapa saat? Now 1 division of this setting equals to 1 times 10 to the power of negative 3 second. Sekarang kita gunakan saat kerana melibatkan time base. Tak ada lagi voltan. So satu division sama dengan 1 millisecond. So sebarang pemesongan jika melibatkan satu division, maka nilainya 1 millisecond. Contohnya macam ni. Kalau saya nak kira, saya tandakan siap-siap untuk paksi X, iaitu time base. Bermaksud jika sebelah sini saya akan dapat 1 millisecond. Sebelah 1 millisecond, nilainya adalah 2 millisecond, 3 millisecond, 4 millisecond dan seterusnya. Itulah maksudnya per division. 1 millisecond per division. Macam mana kalau soalan tukar daripada setting yang sebentar tadi, tukar kepada 10 millisecond? Sama juga caranya. So 10 millisecond per division. Apa maksudnya? Maksudnya adalah satu division atau satu bahagian pada skrin pada CRO tu bersamaan dengan 10 milisaat. Satu bahagian 10 milisaat. Now kalau kita nak label semula, maka bahagian ni akan jadi 10, sebelahnya 20, sebelah lagi 30 dan begitulah seterusnya. Seterusnya kita pergi ke aktiviti untuk melihat bentuk wave yang terhasil daripada DC source, dan juga kita boleh kira berapakah voltan yang terhasil. Ini untuk DC source. Contoh DC source dekat sini adalah ni bateri lah, dry cell. Kita boleh baca berapakah nilai voltan bateri daripada paparan di CRO. Baik, kita sambungkan litar seperti mana dalam gambar rajah. Kemudian kita setkan vertical gain atau Y gain kepada 0.5 volt per division. Kita tulis semula 0.5 volt per division. Apa maksud setting yang kita baru saja buat ni?
Maksudnya adalah satu division secara menegak bersamaan dengan nilai 0.5 volt. So sebarang bacaan secara menegak atas atau bawah membawa nilai 0.5 volt untuk satu division. Kemudian kita settingkan time base tu kepada kosong ataupun kita turn off the time base. Time base kita turn off. Jom kita tengok apa berlaku kepada paparan CRO jika setting kita macam ni. Ni adalah paparan pada CRO screen jika nilai voltan kita ataupun tiada sebarang input yang disambungkan kepada CRO. Means that kita tak sambung lagi the dry cell to the CRO. So V sama dengan kosong, digambarkan dengan nilai titik pada tengah skrin. Kemudian kita sambungkan dry cell kepada CRO dan awak akan dapati bahawa titik tadi yang berada di tengah skrin shifted upward, telah pun dipesongkan, deflect ke atas. So nilai pesongan tersebut ataupun berapa jauh pesongannya bergantung kepada nilai voltan bateri tadi. So kita tengok dekat sini, daripada tengah telah pun deflect sebanyak 3 division. Kalau awak boleh rujuk semula tadi, nilai setting Y gain kita adalah 0.5 volt per division. So sekarang ni satu division sama dengan 0.5 volt. Nah, berapa division dah titik tadi telah terpesong? Jawapannya adalah 3. So apa perlu kita buat untuk kita dapatkan bacaan sel kering, voltan sel kering tersebut? Kita darabkan 3, iaitu 3 division dengan 0.5 volt. So kalau satu division 0.5, 3 division sama dengan 1.5 volt. So sel kering atau dry cell yang kita gunakan ni, the overall voltage adalah sama dengan 1.5 volt. Itu adalah conclusionnya. Macam mana kita dapat bacaan nilai voltan untuk sel kering yang kita sambungkan tadi. Dan of course, seperti yang saya bagi tahu tadi, kita punya setting time base kita telah off kan. So now macam mana kalau soalan tu bagi dekat awak satu setting yang time base dia kita on kan? So sebaik sahaja time base awak on, maka kita dah aktifkan X-axis. So bahagian deflection horizontal kita telah activate kan. So the electron are going to deflect ke kiri dan ke kanan secara horizontal berulang-ulang kali, dan ini meninggalkan trace ataupun line. Dan nilai voltan yang kita baca masih lagi sama, bergantung kepada berapa division kah line itu berada. So dekat sini masih lagi sama 3 division. So bermaksud nilai voltan masih lagi 1.5 volt. Ni satu lagi, jika kita reverse the terminal, kita tukar terminal tadi kedudukannya positif pergi negatif, negatif pergi positif, maka garisan atau tracing line tadi akan berubah daripada kawasan atas ke kawasan bawah, deflect ke bawah. Bermaksud nilai voltan yang kita dapat sekarang ini adalah suatu nilai voltan yang bernilai negatif. So jawapan, dari segi jawapan kita nak tulis jawapannya V sama dengan negatif 1.5 volt. Magnitude masih lagi sama, tetapi nilai voltan telah berubah kepada suatu nilai negatif kerana dia berada di bawah kosong. Garisan tersebut berada di bawah kosong. Ini untuk DC. Macam mana pula kita nak tengok waveform untuk AC? Baik, kalau tadi DC kita gunakan sumber kuasanya adalah dry cell. Now AC kita gunakan AC power supply. Ini contoh AC power supply membekalkan AC voltage dan kita sambungkan kepada CRO. Kita tengok apa jadi pada paparan CRO. Vertical gain atau Y gain masih lagi sama settingnya. Kita masih lagi guna 0.5 volt per division, yang membawa maksud satu division sama dengan 0.5 volt.
Dan kemudian setting pada AC power supply, bacaan pada AC power supply kita setkan kepada 2 volt. Dan kita tutup juga setting untuk time base. Kita turn off the time base. Now apa yang kita dapat adalah seperti berikut. Okey, seperti yang saya dah cerita tadi, kalau kita gunakan AC, maka deflection tu akan berlaku dari terminal positif ke negatif, kemudian kembali ke positif, kembali semula ke negatif. That is why kita dapat satu garisan lurus secara menegak secara menegak. Okey, setting yang kita letak pada power supply adalah 2 volt. Okey, macam manakah 2 volt pada AC power supply ni ditunjukkan pada skrin CRO. Kita tengok setting Y gain So 0.5 volt per division. So kalau 2 volt berapa division? Jawapannya 4 division. So tracing line ataupun vertical line yang terhasil di CRO sebenarnya akan menghasilkan 4 division menegak ke atas. Okey, dan juga 4 division menegak ke bawah. Okey, ni bentuk yang akan terhasil atau tracing line yang terhasil untuk setting ni. Okey, ini time base off. Macam mana bentuk waveform jika kita switch on the time base? Okey, sebaik saja awak switch on time base, maka kita dapat suatu waveform yang kita panggil sebagai sinusoidal. Kalau tadi dia deflect atas dan bawah sahaja, now kita switch on time base, maka the deflection juga akan berlaku pada part CX. Okay, that is why kita dapat satu bentuk ni, kita panggil dia sinusoidal. Baik, lukisan ni juga ada pembetulan. Okay, kalau tadi kita dapat 4 division, so kita tak ubah apa-apa sebarang setting, maka sepatutnya lukisan waveform itu mempunyai amplitude ataupun voltage peaknya juga 4 division. Okay, so dia akan naik satu lagi division dan turun satu lagi division. Okay, ini lukisan waveform yang sepatutnya terhasil. Okey, video seterusnya saya akan tunjukkan pengiraan berkaitan dengan soalan-soalan CRO. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.